Assalamualaikum sawadi. Cha cha cha. Slownya suara Kak Nan. Okey, Kak Nan kuatkan sikit. Hai, Assalamualaikum sawadi. Cha cha cha. Guys, hari ni dekat Fakta Seram, Kak Nan nak cerita dekat korang dua lagu yang dikatakan berkait rapat dengan kisah misteri. So, lagu pertama adalah lagu yang aku rasa tengah hangat ke? Taklah tengah hangat, tapi aku rasa ramai yang dah tahu pasal lagu Ding Dong. Guys, dengar lagu tu je pun dah macam seram. Dia punya lirik pun dah seram. Lirik dia tu macam seolah-olah macam memang hantu tu yang nyanyi untuk orang tu. And yeah, of course lagu tu dicipta disebabkan ada kisah di sebaliknya. So, apa kisah dia tu guys? Okay, cerita dia macam ni guys. Ada seorang budak lelaki, aku letak nama dia Abu. Abu ni, dia duduk sorang-sorang dekat rumah. Kebetulan lah kot, malam tu mak dengan ayah dia outstation atau pergi mana-mana lah, yang tak kisahlah pergi mana-mana pun, janji dia duduk sorang-sorang dekat rumah dia. Jadi dia pun masa tu tengok lah TV, main game apa semua, tengok YouTube, whatever dia nak buat. Tiba-tiba dia dengar ada orang tintong rumah dia. Jadi dia pun pergilah tengok siapa yang datang. Pergi-pergi tengok, buka pintu, tak ada orang. And then dia ada rasa macam angin sepitas lalu. Lepas tu dia pun tutup pintu. And then dia pun adalah macam menggumel lah. Macam menggumel di dalam hati, macam apa benda lah main-main macam tu kan. And then tak lama tu bunyi lagi sekali. Dia dah rasa macam something. Lepas tu dia pun decide untuk tengok dari tingkap je ada orang ke tidak. Bila dia usah, tengah-tengah dia usah, zoom, dia nampak kelibat seorang perempuan lalu depan tu. And then dia pun macam terkejut kan ke belakang. And then perempuan tu munculkan diri dekat depan cermin tingkap dia. And the girl said, "Cuma nyuruh-nyuruh nak." aha, kalaulah benda tu jadi dekat kita, of course tak cukup tanah kita lari kan. And then out of nowhere, perempuan tu masuk dah kat dalam, dekat belakang dia. And perempuan tu bisik, cepat-cepat sorok tau. Apa? Aku kesian kat Abu macam tu. Abu pun lari. Entah, dia pun tak tahu. Aku pun tak tahu dia tu nak nyorok ke, nak lari ke, nak apa ke kan. Takkan nak nyorok pula. Kalau nyorok tu macam bermain, macam menyahut permainan benda tu. Tapi kalau kita jadi macam tu pun, kita pun rasa memang nak sorok kan. Nak lari satu tempat yang macam, aku tak nak tengok benda ni, aku nak duduk seorang macam tu. Aku nak lari mana, macam tak tentu arah macam tu. So, same goes to Abu lah. Abu pun lari. And then dia duduk satu tempat tu. Guys, larilah mana pun, of course lah benda tu jumpa dia. Bila benda tu jumpa dia, benda tu cakap, "Awak kalah, jadi awak kena datang ke rumah saya." And then Abu pun hilang. Okay guys, itulah cerita misteri di sebalik lagu Ding Dong ni. Kalau korang dengar lagu ni pun, lirik-lirik dia memang jenis yang nak ajak main dan nak memudaratkan orang kan. So, Ding Dong ni asalnya daripada lagu Indonesia lah. Jadi diorang ni percaya ada satu hantu wanita yang suka ajak orang ataupun paksa orang bermain sembunyi-sembunyi. Orang Indon panggil petak umpet macam tu lah, lebih kurang hide and seek, main sembunyi-sembunyi. Kalau hantu tu jumpa orang tu, hantu tu akan tarik orang tu ke dunia dia. Oh my god, aku tak tahu cerita ni direka-reka ataupun memang ada ataupun macam mana, ataupun kemungkinan cerita ni dibuat untuk mengelakkan budak-budak diorang main sembunyi-sembunyi. Mungkin
Kalau macam dekat Malaysia ni, sinonimnya macam ni. Jangan main sunyi-sunyi waktu petang, nanti hantu sorok. Betul tak? Kita selalu dengar macam tu kan masa kecil. So, mungkinlah dindong ni pun sama. Ataupun dindong ni sekadar rekaan seram ataupun hiburan seram diorang. Itu satu. Alang-alang kita dah cerita pasal lagu seram Indonesia ni, Kak Nan nak cerita satu lagi lagu yang agak misteri dari Indonesia. Lagu tu lagu ni. Pernah ada rasa cinta antara kita, kini tinggal kenangan. Ingin ku lupakan semua tentang dirimu, namun tak lagi kan seperti dirimu, oh bintangku. Dengar lirik dia pun dah sedih guys. And of course di sebalik lagu ni ada kisah yang sedih. Dan di sebalik sedih tu ada kisah seram dia. So apa kisah seram dia Kak Nan? Daripada tadi kau menyanyi je kerja kau tak cerita pun. Sabarlah awak, sabar. Okay, cerita dia macam ni guys. Okay, tinggal kenangan ni Kak Nan pernah dengar, kau tak silap dulu nama dia Salim. Okay, arwah Salim ni. Lepas tu bila Kak Nan buka YouTube, Kak Nan nampak satu video. Dia kata lagu ni sebenarnya berasal daripada Indonesia, and penyanyi yang menyanyikan lagu ni untuk pertama kali tu sudah meninggal dunia. Jadi ya, jom kita cerita penuh pasal lagu Tinggal Kenangan ni. So guys, lagu yang sedih, yang best ni sebenarnya dinyanyikan oleh seorang gadis yang bernama Gaby. Gaby ni dikatakan seorang yang ceria, cantik, lepas tu pandai nyanyi, pandai main gitar. And dia ada seorang power yang sama macam dia, suka nyanyi, suka main gitar juga, pandai buat lagu semua. So hidup dia happy lah kan. And then bila dah hobi diorang sama, diorang pun create satu satu band. And band dia nama Caramel Band. Katanya band ni macam tak adalah terkenal sangat. It's just like kecil-kecilan punya band kan. Macam kita jugalah ada je band-band yang kita tak kenal, underground punya band kan. So samalah dengan Caramel Band ni. Nak dijadikan cerita guys, Gaby ni dipilih untuk mewakilkan kelas dia untuk membuat persembahan dekat sekolah tu. And Gaby ni pun macam tengah fikir lagu apalah yang dia nak bawa kan, lagu apalah yang dia nak perform. And bila dia bincang dengan power dia pergi buat lagu baru. Maksudnya dia tak nyanyi lagu orang, dia tak cover lagu orang. Dia orang buat lagu diorang sendiri. So tajuk lagu tu adalah Kenangan Indah. So sweet kan, pandai buat lagu. Nice. So bila Gaby dengar lagu yang power dia ni buat, dia dengar dia kata macam okay nice, boleh lah ni dia perform dengan lagu tu. So dia janjilah yang dia akan bawa lagu tu dekat atas performance, dekat atas pentas nanti. And diorang rancang Gaby nyanyi, yang main gitar power dia. So sweet kan macam tu. So okay, diorang dah practice apa semua, whatever. Nak dijadikan cerita guys, one day si Gaby ni dia keluar dengan kawan-kawan dia. Biasalah lepak-lepak, hangout gitu. And then bila balik, dia minta power dia untuk pick up dia lah, hantar dia balik rumah daripada tempat dia lepak, and then hantar dia balik rumah. Power dia pun datang, ambil, and then hantar dia balik rumah. And then hari tu pun dah nak malam. Lepas tu power dia pun tak lama lah lepak, just berat sikit, lepas tu gerak. And then gerak. Malam tu Gaby tak dapat apa-apa berita tau daripada power dia ni. So dia pun macam risau juga mana pergi kan. Keesokan harinya guys, baru Gaby tahu yang malam tu power dia accident and meninggal kat tempat kejadian. Ya Allah, kalau akulah macam lambat tahu, kira lambat lah, esoknya baru tahu, aku fresh gila. Maybe Gaby pun fresh. And dia pun pengsan weh, dengar berita tu dia terus pengsan.
And then bila dia bangun, dia harap sangat yang benda tu macam mimpi lah. Tapi sebenarnya tak. Ternyata memang pakwa dia dah meninggal. So dia tak dapat terima gila lah dengan kejadian tu. And dia sangat murung, depressed, tak pergi sekolah, tak pergi kelas, tak ada buat apa-apa. Faham-faham je lah orang dah frust kan. And then guys, out of sudden lah, macam Gaby ni dia teringat yang dia ada persembahan yang perlu dibuat. And dia teringat janji dia yang dia akan bawa lagu Kenangan Indah ni di atas pentas. Jadi keesokan harinya tu, bila dia dah sedar yang dia ada benda nak kena buat, dia pun pergi sekolah macam biasa. And dia kembali ceria macam biasa. Jadi orang tengok dia macam dia dah okay tau. Dia dah macam apa, dah melupakan apa yang dah jadi, dah happy balik, dah boleh terima kenyataan macam tu. And then sampailah hari yang dia nak perform tu. Dia naik pentas, dia sendiri main gitar and dia nyanyikan lagu tu. Tapi guys, lagu tu telah diubah lirik dan tajuk, di mana daripada Kenangan Indah dia telah ubah ke Tinggal Kenangan. And lirik dia pun dia dah ubah. Aku tak tahu lirik asal dia macam mana. Yang pasti apa yang dah viral ni adalah lagu yang telah diubah lirik oleh Gaby. Guys, masa dia perform, ada seorang kawan dia, tak tahu identiti kawan dia tu siapa, dia record and then dia upload dekat media sosial. That's why dekat media sosial ada lagu Tinggal Kenangan. Guys, lepas Gaby nyanyi, perform dekat atas pentas tu, dia hilang. Kira macam kawan-kawan dia cari lah, mana Gaby ni? Tak ada. Cari, tak jumpa. Tiba-tiba tukang kebun sekolah dia menjerit. And dia teriak, dia kata, "Tolong, ada budak tergantung dekat gudang." Terkejut semua orang. And siapa yang dengar tu terus pergi ke gudang tu, tengok-tengok, memang betul ada orang tergantung. Di mana tergantung? Maksud aku, gantung diri. And tengok-tengok, yang gantung diri tu adalah Gaby. Gaby lepas perform lagu tu, dia pergi. And dalam poket Gaby terdapat satu surat. Dia tulis, "Maaf untuk keluarga, teman-teman dan semuanya. Memang ini jalan yang ku pilih. Aku sudah tak tahan dengan segalanya. Terima kasih atas semuanya." So, apa yang aku faham dengan surat dia tu, dia minta maaf lah sebab dia bunuh diri. Dia tinggalkan keluarga, kawan-kawan dia semuanya secara mengejut. And then dia beritahu memang itu jalan yang dia pilih. Maksudnya dia nak pergi. Memang ini sudah jalan yang aku pilih. Maksudnya mungkinlah dia fikir itu adalah jalan untuk dia bersama-sama balik dengan pakwa dia. Sebab dia ada kata dia dah tak tahan atas segalanya. Maksudnya mungkin dia dah tak tahan rindu sangat dengan pakwa dia. Dia dah tak tahan dia sedih. Dia dah tak tahan dia depressed apa semua itu. So that's why. And dia masuk sekolah balik. Dia happy apa semua tu. Maksudnya dia hanya buat-buat. Mungkin sebenarnya dalam diri dia tu, dia masih lagi teringatkan lelaki tu. Dia masih lagi macam, yelah orang dah sayang sangat kan. Itulah, cinta ini membunuhku, gitu katanya. Jadi penyanyi sebenar Tinggal Kenangan, si Gaby, sudah tiada di atas muka bumi ni. Jadi guys, dekat Indonesia adalah ura-ura macam mitos lah. Mitos mengatakan bahawa lagu ni bila dinyanyikan pada waktu malam, roh Gaby akan datang dekat dia. Percaya ataupun tidak, lantak korang lah. Lantak akulah nak percaya ke tidak kan. Gitu. Lagi satu, lagu ni pernah viral, pernah famous dekat Indonesia pada tahun 2007 dengan 2008. Kak Nan pula tak ingat lah masa bila lagu ni famous dah. Yang pasti pada tahun 2020. Tak, sebenarnya daripada tahun lepas lagi Kak Nan dah tahu yang Kak Nan find out yang bukan lagu ni bukan daripada Along ataupun Salim. Sebenarnya lagu ni daripada Indonesia, daripada si Gaby ni. Dan baru hari ni lah dapat peluang untuk cerita dekat korang balik. Yang mana yang dah tahu, yang mana belum tahu, dah tahu kan ceritanya. So guys, kalau korang suka dengan cerita Kak Nan,
Korang boleh subscribe Kainan and then boleh follow Kainan dekat Instagram and TikTok. Bye bye guys. Kopkun ka. Aku dengar pintu aku macam ada orang buka, tapi sebenarnya tak ada orang. Tacol bebe. Tacol.